Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bolehkah kita kata, bolehkah kita anggap, bolehkah kita rasa Sanusi koyak? Itu soalan ya. Bolehkah kita rasa-rasa sekarang ini Sanusi koyak? Selepas banyak tumahan yang dia telah lemparkan kepada kerajaan, kepada Anwar Ibrahim, dan ialah telah banyak sangat perkara yang berlaku, akhirnya Sanusi berhujah menggunakan kes Anwar pada tahun 2004. Dah habiskah cara untuk berhujah sehingga terpaksa untuk mengorek semula guna kes Anwar pada tahun 2004 yang lalu. Wow, ini memang luar biasa nih. Dah habis modal ke? Sampai kes 2004 pun nak kena korek juga. Move on lah. Saya fikir pemimpin-pemimpin PAS, pemimpin-pemimpin PN, pembangkang lah, secara umumnya kena move on lah. Lebih baik mereka move on, berlapang dada. Sebab makin menggelupur sebenarnya, semakin menggelupur mereka, maka semakin ketara lah mereka mungkin sudah koyak. Menteri Besar Kedah itu yang juga mendakwa PM tidak patut jadi seorang yang mudah tersinggung, terutamanya semasa kempen pilihan raya yang berlangsung. Anwar Ibrahim bukan tersinggung. Anwar Ibrahim, dia mempertahankan diri dengan fitnah. Aduh, takkanlah fitnah dengan mempertahankan diri dengan tersinggung itu tak boleh dibezakan. Oh, kalau macam begitu nanti semua pemimpin PAS boleh buat fitnah. Kerana bila orang buat saman fitnah, nanti dia siapa mudah tersinggung. Tak payahlah tersinggung. Bukan pasal tersinggung atau tidak, tapi itu fitnah. Jadi fitnah kena diperbetulkan. Kalau tak diperbetulkan, rakyat akan ingat benda tu betul. Jadi apa yang dilakukan oleh Anwar itu betul lah. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi mendakwa ucapannya semasa berkempen dalam PRU 15 yang lalu itu berdasarkan rekod awam mengenai kes liwat Anwar Ibrahim dan perkara yang lain yang berkaitan dengan moral. Dalam pernyataan pembelaannya terhadap saman fitnah yang telah dikemukakan oleh ahli Parlimen Tambun itu, Sanusi berkata dia bersedia untuk membuktikan di mahkamah kandungan ucapan yang dibuatnya merujuk kepada kenyataan Mahkamah Persekutuan pada tahun 2004 yang lalu. Menurut dokumen yang difailkan di Mahkamah Tinggi Alor itu pada 13 Februari yang lalu dan dilihat oleh Malaysia kini, Sanusi berkata pembelaan itu membabitkan justifikasi keistimewaan yang layak dan ulasan yang adil, katanya. Justifikasi adalah pembelaan bahawa kenyataan atau dakwaan yang dibuat berdasarkan fakta, dan jika terbukti di mahkamah, ia akan menjadi pembelaan mutlak terhadap tindakan fitnah yang dikenakan, katanya lagi. Okey. Kalau Sanusi dapat membuktikan perkara itu, dia mungkin akan menang. Tapi kalau yang dia lemparkan itu tiada kena-mengena dengan 2004 itu, dia akan kena kalah lah di mahkamah dan bakal kena saman kerana memfitnah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, apakah nasib Sanusi selepas ini? Kita nantikan bersama-sama. Tapi yang pasti Sanusi sudah disaman lah oleh Anwar Ibrahim kerana memfitnah. Kita jumpa lagi.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi, sebelum saya mulakan perjalanan, saya telah pun mendapat permintaan daripada viewer daripada channel ini yang mendesak supaya saya mengeluarkan permohonan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, berkenaan dengan bantuan kepada rakyat. Tapi sebelum itu, kita ingin ucapkan bilion terima kasih kepada kerajaan Madani sekarang ini yang memang tidak dapat dinafikan sedang berusaha untuk membantu rakyat sebaik-baik mungkin. Tetapi ada satu permohonan daripada rakyat, terutama daripada negeri Sabah, untuk supaya harga getah dan kelapa sawit, komoditi yang ada di negeri Sabah, diselaraskan dengan harga yang ada di semenanjung Malaysia. Malah secara spesifik, rakyat negeri Sabah memohon supaya harga getah boleh dikekalkan, ditetapkan sekurang-kurangnya RM5 sekilogram untuk harga getah di Sabah. Walaupun begitu, kita sedar bahawa Lembaga Industri Getah Sabah LIGS yang berkuasa di dalam negeri Sabah ini, dan kita kena faham bahawa harga komoditi ini adalah harga yang di luar kawalan kerana ia bergantung kepada harga dunia. Tetapi menurut email ataupun permohonan yang saya terima daripada rakan-rakan subscriber, member di dalam channel ini, mereka mahu sekurang-kurangnya, kalau tidak pun RM5 sekilo, sekurang-kurangnya dapatlah diselaraskan harga getah di Sabah dengan Semenanjung sama harga. Ini akan dapat mengeluarkan ramai sangat rakyat Maharin daripada cengkaman kemiskinan tegar. Mungkin ini satu daripada mekanisme yang boleh difikirkan, walaupun mungkin agak sukar kerana ianya bergantung kepada harga komoditi dunia. Tapi boleh dipertimbangkan, dibuat kajian segera. Jadi kita mohon supaya Menteri Ekonomi pun dapat memikirkan perkara ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pun difikirkan juga satu perkara yang sesuai, iaitu kami menyokong supaya adanya shopping mall ataupun pusat beli belah Rahmah, seperti Menu Rahmah. Yang ini pun shopping mall Rahmah, kerana dengan shopping mall Rahmah ini akan membantu rakyat dapat membeli belah di tempat yang ada rahmah, harga murah dibanding dengan tempat yang lain. Tapi yang paling penting, kalau boleh dipertimbangkan, boleh dikaji dan boleh diambil inisiatif, mohon kiranya kerajaan sekarang ini dapat meluluskan supaya adanya penyeragaman di dalam harga komoditi kelapa sawit dan getah. Manakala kelapa sawit pula, orang yang mohon kepada saya supaya menyuarakan perkara ini berkata, kalaulah kerajaan dapat kekalkan harga getah pada sekurang-kurangnya RM600 setan, ataupun lebih baik RM1,000 setan, itu akan membuatkan ramai rakyat yang akan keluar daripada garis kemiskinan. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Kita harap video ini boleh sampai kepada telinga Perdana Menteri, Rafizi Ramli dan mereka yang ada kuasa untuk membuat polisi bagi negara Malaysia. Kita jumpa lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.